12 perkara asas patut diketahui mengenai pilihan raya. Pertama, pilihan raya di Malaysia. Parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Parlimen akan menumbuhkan kerajaan persekutuan, manakala parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Dewan Undangan Negeri akan menumbuhkan kerajaan negeri. Sistem yang digunakan di Malaysia berasaskan first past the post system. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Kedua, undang-undang langsung merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Akta Pilihan Raya 1958, Akta 19, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta 5, Peraturan-Peraturan Perjalanan Pilihan Raya 1981, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Pemilih 2002, Peraturan-Peraturan Mengundi melalui pos 2003. Seorang calon dipilih untuk mewakili penduduk-penduduk sesuatu bahagian pilihan raya di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Di Parlimen mempunyai 222 kerusi, di Dewan Undangan Negeri mempunyai 576 kerusi. Siapa yang layak mendaftar? Pertama, warga negara Malaysia. Kedua, berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tarikh kelayakan. Ketiga, seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia. Dan keempat, tidak hilang kelayakan. Ketiga, hilang kelayakan. Seseorang yang telah mendaftar sebagai pengundi tetapi tidak layak mengundi apabila pada tarikh kelayakan ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara, atau sebelum tarikh kelayakan telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara untuk tempoh lebih 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan, atau telah didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 atau telah memperoleh kerayatan asing. Keempat, semakan daftar pemilih. 4 cara untuk semakan daftar pemilih. Pertama, pendaftaran di Ibu Pejabat SPR Negeri, Pejabat Pos, Unit Bergerak Suruhanjaya. Kedua, proses dijalankan di sepanjang tahun. Daftar-daftar pemilih baru disediakan setiap 3 bulan sekali, iaitu Mac, Jun, September dan Disember. Ketiga, semakan daftar induk. Nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang sudah hilang kelayakan mengikut undang-undang akan dikeluarkan. Keempat, disahkan oleh Suruhanjaya dalam tempoh sebulan. Kelima, calon. Kelayakan menjadi calon. Warga negara Malaysia dan bermustatin di negara ini berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada hari penamaan calon dan tinggal di negeri di mana dia akan bertanding. Hilang kelayakan menjadi calon, telah didapati atau diisytiharkan tidak siuman, atau didapati seorang bankrupt, atau memegang jawatan berkepentingan Office of Profit, atau gagal mengemukakan laporan perbelanjaan pilihan raya, atau telah didapati bersalah oleh mahkamah di Malaysia dan dijatuhi hukuman penjara untuk tempoh tidak kurang dari 1 tahun atau denda tidak kurang dari ringgit Malaysia 2,000 dan belum mendapat pengampunan, atau telah memperoleh kewarganegaraan asing. Keenam, jentera pilihan raya. Jentera pilihan raya terdiri daripada 10 bahagian, iaitu 1. Gerak saraf, 2. Bilik gerakan, 3. Keselamatan, 4. Poster atau media, 5. Kenderaan, 6. Perayu undi, 7. Gerak gempur, 8. Penerangan dan kempen, 9. Gerak mesra wanita, 10. Polling and counting agent. Ketujuh, bilik gerakan. Bilik gerakan merupakan asas perhubungan. Kelengkapan asas yang perlu ada ialah air, telefon, elektrik, televisyen, internet dan komputer. Bilik gerakan harus 50 meter dari tempat membuang undi untuk dijadikan pejabat peti undi. Mempunyai catat jadual, peta, statistik pengundi dan daftar pemilih. Mempunyai ruang meletak kenderaan yang cukup. Peringatan, bilik gerakan dijadikan sebagai pusat segala maklumat dan pusat rujukan. Maklumat yang ada hendaklah lengkap. Bilik gerakan perlu siap lebih awal sebelum gerak kerja bermula. Ke-8, langkah perancangan kempen politik. Kajian dibuat melalui Peraturan Pilihan Raya atau kajian SWOT. Matlamatnya adalah kemenangan atau majoriti atau tawan atau kekal. Sasarannya adalah pecahan kumpulan geografik atau demografik. Mesej kempen terdiri daripada kriteria mesej atau credibility atau isu. Pelan pancing terdiri daripada sumber atau teknik. Realisasi merupakan peranan calon atau peranan jentera. Ke-9, strategi kempen. Berikut adalah jadual tumpuan kumpulan yang perlu disasar. Pada kumpulan pengundi yang menyokong harus diberi tumpuan sepenuhnya.
kepada kumpulan potensi pengundi yang menyokong harus difokus untuk memujuk, dan kepada kumpulan bukan pengundi yang menyokong harus dipujuk tetapi tumpuan yang sederhana. Kepada kumpulan pengundi potensi menyokong harus diberi tumpuan untuk memujuk dan menarik minat mereka. Pada kumpulan potensi pengundi yang berpotensi menyokong harus dipujuk tetapi tumpuan yang sederhana. Kepada bukan pengundi yang berpotensi menyokong tidak perlu difokus. Kepada pengundi yang tidak menyokong harus dipujuk tetapi kurangkan tumpuan. Kepada potensi pengundi yang tidak menyokong tidak perlu difokus, dan pada kumpulan bukan pengundi yang tidak menyokong tidak perlu difokus juga. Penilaian pengundi. Nilai. Kena pasti nilai yang menjadi kesamaan di antara pengundi. Isu. Bentangkan isu yang memberi impak kepada pengundi. Sikap. Kajian sikap pengundi. Kajian sosiografi. Kajian perlu berdasarkan realiti dan bukan teori semata-mata. Kualiti pemimpin. Mendapatkan maklumat mengenai kualiti yang pengundi mahukan. Ke-10. Pengundi. Bagaimana hendak menarik perhatian pengundi? Pertama, perkara-perkara yang penting bagi mereka, iaitu sosial keluarga, merujuk kepada pendapatan dan sosial ekonomi. Pergaulan, merujuk kepada hubungan sosial, minat peribadi seperti budaya tempatan dan sukan tempatan. Yang kedua, sumber maklumat daripada akhbar, berhubungan media cetak dengan parti, daripada risalah, hasil dari parti, daripada media, maklumat daripada kerjasama dengan media TV maupun blogger, dari ceramah, iaitu satu tempat yang paling mudah untuk menyuarakan pengaruh. Kriteria mesej yang baik. Mesej hendaklah padat dan ringkas. Mesej mestilah benar dan berwibawa. Mesej yang memujuk pengundi dan penting kepada pengundi. Mesej hendaklah menunjukkan kontra di antara calon, beza di antara calon parti sendiri dengan calon parti lawan. Mesej hendaklah jelas dan mudah difahami. Mesej perlu bertumpu pada sasaran. Perlulah diulang sepanjang kempen. Ke-11. Sasaran pengundi. Dua sebab perlu ada sasaran pengundi. Satu, menjimatkan sumber-sumber kempen, iaitu masa, wang dan tenaga kerja. Kedua, membangunkan mesej serta memudahkan pujukan kepada pengundi. Penjimatan sumber kempen dilakukan berulang kali demi memperoleh kepercayaan dan jaminan. Mesej pujukan perlu difokuskan kepada kumpulan yang betul agar mendapat keputusan yang diingini. 3 kumpulan, iaitu penyokong, atas pagar dan tidak penyokong. Fokus sasaran terbahagi kepada 2 kategori, iaitu pertama, sasaran geografi, iaitu kawasan pengundi, bentuk jalan raya, bentuk kempen khalayak atau berdepan, lebih kepada keadaan kawasan. Kedua, sasaran demografi, iaitu pembahagian mengikut jantina, umur dan pendapatan, tahap pendidikan, pekerjaan, latar belakang dan lain-lain. Lebih fokus kepada golongan penduduk di dalam kawasan tersebut. Ke-12, proses pengundian. Hari penamaan calon. Tempoh daftar daripada 9 pagi sehingga 10 pagi. Tempoh pamer dan bantahan daripada pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Hanya satu nama calon diumumkan menang tanpa bertanding. Simbol. Ahli parti boleh menggunakan simbol parti, manakala calon bebas hanya boleh memilih simbol yang dibekalkan oleh SPR. Deposit RM10,000 untuk Parlimen, RM5,000 untuk Dewan Undangan Negeri. Kempen boleh bermula selepas penamaan calon sehingga jam 12 sebelum hari pengundian. Hari mengundi untuk undi pos dan undi biasa. Ejen mengundi akan bertugas untuk memastikan prosedur sewaktu proses mengundi berjalan lancar. Kiraan undi oleh ejen mengira undi akan memastikan pelaksanaan undang-undang berlaku semasa proses mengira undi. Selesai kesemuanya, barulah memperoleh jumlah yang rasmi.